Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Darul Al-Arkam merupakan gerakan agama di Malaysia yang diasaskan oleh Asy'ari Muhammad. Ia juga dikenali sebagai Jemaah Aurat Muhammadiyah dan telah mengembangkan pengaruhnya di kalangan berbagai lapisan masyarakat Islam di seluruh Malaysia dan beberapa negara luar seperti Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Australia, Mesir, Jordan, Emirat Arab Bersatu, UAE, Uzbekistan, China dan lain-lain. Asy'ari Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abuya telah dilahirkan pada 30 Oktober 1938 di Kampung Pilen, Rembau, Negeri Sembilan. Setelah bapanya meninggal dunia, dia telah dijaga oleh bapa saudaranya iaitu Lebay Ibrahim yang juga merupakan pengamal tegar tarikat Muhammadiyah, dan dari sinilah Asy'ari mula mengenal dan mengamalkan aliran yang pernah menggemparkan Malaysia. Tarikat atau aliran Muhammadiyah telah diasaskan oleh Syekh Muhammad Suhaimi bin Abdullah yang dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah. Setelah dia meninggal dunia pada tahun 1923, aliran ini telah disebarkan oleh para pengikutnya yang lain dan hanya menjadi popular apabila ianya dibawa oleh Asy'ari Muhammad. Asy'ari pada mulanya adalah seorang ahli aktif PAS selama 10 tahun dari 1958 sehingga 1968 yang pada masa itu di bawah kepimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Oleh sebab Asy'ari merasakan pergerakan PAS pada masa tersebut lemah dan tidak menekankan aspek ilmu, akhirnya dia telah menubuhkan sebuah gerakan sendiri yang diberi nama Jemaah Muhammadiyah yang kemudiannya dinamakan semula sebagai Al-Arkam sempena nama sahabat Nabi Muhammad iaitu Arkam bin Abi Arkam. Bermula dengan 10 hingga 12 orang ahli Al-Arkam pada tahun 1968, pergerakan ini kemudian bertambah kepada 40 orang ahli pada tahun 1976. Keahlian mereka kemudian bertambah secara mendadak pada tahun-tahun berikutnya sehinggakan pada tahun 1987 pengikut mereka telah dikatakan seramai berpuluh-puluh ribu orang dan bukan setakat di Malaysia tetapi dari serata dunia. Namun menurut bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1994 dianggarkan seramai 6,000 pengikut yang fanatik dan 15,000 simpatizan. Menurut utusan Melayu pada 4 Julai 1994 pula melaporkan kumpulan itu mempunyai seramai 10,000 orang pengikut. Kumpulan ini menyebarkan kegiatan dakwah Islamiah melalui bidang pendidikan, penerangan, penerbitan, perusahaan, perniagaan, perubatan, kebudayaan, multimedia dan pertanian. Ajaran-ajaran Al-Arkam mendapat sambutan sebilangan masyarakat yang mempercayai ianya sebuah badan dakwah yang unggul sebelum dianggap sesat dan diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada Ogos 1994, manakala Asy'ari Muhammad telah meninggal dunia di Hospital Ipoh pada 13 Mei 2010 akibat jangkitan pada paru-paru. Jenazah beliau telah disemadikan di Kampung Pilin, Rembau, Negeri Sembilan selepas solat jenazah di Ipoh. Pengharaman Al-Arkam telah menimbulkan pelbagai spekulasi dan ada juga sesetengah pihak yang menganggapnya sebagai konspirasi. Ada 3 aspek yang dianggap menjadi sebab kerajaan telah mengharamkan kumpulan itu walaupun ia telah berkembang di luar negara, iaitu dari segi akidah, ekonomi dan politik. Punca pengharamannya yang diwar-warkan kepada orang ramai adalah dari segi akidah, iaitu ia merupakan gerakan ajaran sesat. Di antara kepercayaan mereka adalah kepercayaan bahawa Syekh Muhammad As-Suhaimi yang telah meninggal dunia pada tahun 1925 dinyatakan tidak mati, sebaliknya masih hidup. Menurut Ustaz Asy'ari, Syekh As-Suhaimi adalah Imam Mahdi yang gaib buat seketika sebelum kembali untuk memimpin umat Islam. Tindakan Asy'ari yang mengkiaskan iaitu menganalogikan Syekh Muhammad As-Suhaimi dengan Ashab Al-Kahfi dan Nabi Khidir. Pada masa awal penubuhannya tidak ada apa-apa isu mengenai kumpulan Al-Arkam ini, tetapi isu-isu yang mengatakan kesesatan mereka itu mula timbul pada tahun 1979 apabila akhbar yang diterbitkan kumpulan ini telah merujuk pengasas tarikat Muhammadiyah Syekh As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi yang gaib buat seketika sebelum kembali untuk memimpin umat Islam. Apabila kecoh tentang isu ini, Abuya telah dipanggil oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk memberikan penerangan dan beliau sendiri telah menafikan tentang pendakwaan ini. Tetapi akhirnya penyelewengan mereka ini tidak bertahan lama apabila JAKIM membuat siasatan dan mereka telah menjumpai bukti yang mengatakan Syekh As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi dalam tarikat Muhammadiyah iaitu pegangan ahli-ahli Al-Arkam itu sendiri. Malah menurut akhbar utusan lagi, kesesatan mereka juga terbukti apabila mendakwa Rasulullah dan para sahabat boleh ditemui secara jaga iaitu majlis Yaqazah selain melalui mimpi. Abuya juga mendakwa yang dirinya adalah dari keturunan Bani Tamim iaitu satu rumpun dengan keturunan Nabi Muhammad yang memegang panji-panji Al-Mahdi. Dalam keadaan yang makin bercelaru ini, Abuya telah ditahan menggunakan ISA oleh pihak polis pada tahun 1994 manakala pertubuhan Al-Arkam
Al-Arkam juga telah diharamkan oleh kerajaan berpandukan fatwa yang dikeluarkan Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun yang sama dan diikuti penguatkuasaannya di negeri-negeri lain. Akhirnya, pada 25 Oktober 2004, Abuya telah dibebaskan setelah 10 tahun ditahan di bawah ISA dan menjadi tahanan di rumah. Pengharaman dari segi ekonomi pula adalah dikatakan pencorakan Al-Arkam bermula pada tahun 1972 apabila Abuya menubuhkan perkampungan Islam di Sungai Penchala, Selangor. Kawasan seluas 5 hektar ini telah dibeli sendiri oleh Abuya dan rakan-rakannya untuk dijadikan tempat tinggal dan markas kegiatan Darul Arkam ketika diharamkan pada tahun 1994. Waktu itu dalam perkampungan yang tidak sampai 20 tahun diwujudkan, mereka telah berjaya memiliki 52 kedai runcit di seluruh perkampungan, 20 pasar mini, 36 kedai buku dan alat ibadat serta 18 restoran di seluruh pelosok negara. Malah mereka juga memiliki 56 kilang perusahaan di seluruh tanah air. Sebut sahaja apa jenis barang keperluan, hampir semuanya dihasilkan sendiri oleh Al-Arkam, daripada barang keperluan makanan, barang rumah, cermin kereta, perladangan, khidmat teksi dan bas, sekolah dan universiti, klinik, bengkel kenderaan, restoran dan juga hartanah. Antara produk makanan keluaran mereka yang mendapat sambutan hangat pada masa itu ialah cili sos dan kicap. Malah produk ini turut dijual di kedai bukan Islam. Selain itu, mereka juga berjaya menerbitkan pelbagai bahan bacaan meliputi buku agama dan majalah untuk kanak-kanak, remaja, wanita dan dewasa. Antara majalah yang pernah mendapat permit penerbitan ialah Al-Arkam, Al-Mukminah, Al-Nasihah, Al-Munir, Al-Qiyadah dan Al-Imam sebelum ia ditarik balik pada tahun 1990. Bukan setakat itu saja, mereka juga memiliki klinik kesihatan dan unit perundangannya sendiri. Malahan, setahun sebelum mereka diharamkan, Al-Arkam telah pun melebarkan sayap perniagaannya ke peringkat antarabangsa. Waktu ini, mereka juga menubuhkan Al-Arkam Group of Companies AGC yang menghimpunkan 22 anak syarikat. Tidak cukup dengan itu, Al-Arkam juga membuka pusat hubungan antarabangsa di Islamabad, Pakistan yang diberi nama Al-Arkam International Center AIC, dan pada tahun inilah Abuya mengisytiharkan terbentuknya Daulah Islam di bumi Malaysia dan Indonesia. Oleh sebab itulah Al-Arkam amat ditakuti oleh ahli perniagaan atau tycoon bukan Islam pada ketika itu kerana Al-Arkam menjadi pesaing hebat mereka dalam ekonomi dan perniagaan. Dari situlah dikatakan permulaan kepada konspirasi untuk menjatuhkan kumpulan tersebut. Pengharaman Al-Arkam juga telah dikaitkan dengan konspirasi berkaitan politik. Oleh sebab Al-Arkam terlalu maju di dalam perniagaannya, maka sebuah parti politik bukan Islam pada waktu itu telah menjadi jarum menghasut UMNO BN untuk membenci Al-Arkam. Ini kerana mereka juga bukan semua pandai bersaing secara sihat. Perasaan merasa terancam dan hasad dengki telah menguasai diri mereka. Lagi pula, semua sedia maklum bahawa PAS telah menjadi lawan kepada UMNO BN sejak sebelum merdeka lagi. Apatah lagi PAS sejak sekian lama membawa ideologi Islam, manakala UMNO membawa ideologi kebangsaan. Jadi pemimpin pada masa itu tidak menyenangi gerakan Islam yang dilihat semakin kuat dari pelbagai segi. Waktu itu Al-Arkam amat berjaya dalam mengeluarkan barangan serta perkhidmatan yang berkualiti serta menguasai pasaran Malaysia yang luas dan dilihat sebagai pertubuhan Islam yang amat berjaya dalam dunia korporat. Dalam pada masa yang sama, pemimpin Al-Arkam dikatakan rapat dengan pimpinan PAS. Jadi UMNO BN amat khawatir jika hubungan pemimpin Al-Arkam yang rapat dengan pimpinan PAS yang mungkin akan membawa kepada kerjasama dari segi bantuan keuangan kepada PAS. PAS dilihat sebagai sebuah parti miskin tetapi tetap berjuang sekalipun daif dengan semangat mengangkat martabat agama Allah di bumi Malaysia. Al-Arkam juga sama. Mereka mempunyai semangat jihad ekonomi dan nilai Islam yang tinggi dalam mengangkat Islam di Malaysia melalui ekonomi dan perniagaan. Ketiga-tiga konspirasi itu ada logiknya, namun pengharaman Al-Arkam telah dicatatkan di dalam sejarah sebagai kumpulan yang menyebarkan ajaran sesat. Walaupun Al-Arkam sudah diharamkan pada tahun 1994, namun ada yang mendakwa saki-baki pengikut mereka masih lagi bertapak di Malaysia dan terus berkembang. Ada juga yang memberitahu bahawa antara sebab mengapa pertubuhan ini masih begitu kuat di Malaysia ialah kerana ianya tidak hanya menumpukan akhirat semata-mata, sebaliknya lebih menonjol sebagai organisasi yang seimbang dengan kehidupan dunia. Pertubuhan ini memberi penekanan kepada pembinaan sosioekonomi sebagai teras untuk memastikan pengikutnya bertahan. Rufaka Corporation Sendirian Berhad, iaitu yang sekarang memakai nama Global Ikhwan Sendirian Berhad, yang ditubuhkan pada 1997 dan diasaskan sendiri oleh Asy'ari misalnya, adalah contoh terbaik bagaimana tersusunnya pengurusan organisasi di bawah Al-Arkam. Sekarang di bawah syarikat Global Ikhwan Sendirian Berhad, mereka mempunyai 800 cawangan perniagaan di dalam
dan di luar negara. Yang lagi memeranjatkan, perniagaan mereka juga ada di 16 buah negara termasuklah Perancis, Jerman, United Kingdom, China dan Australia. Bidang dan kepakaran mereka pula terdiri daripada pelancongan, industri makanan, media, kesihatan dan juga kejuruteraan. Sekian.